Selamat kembali ke satu lagi episod podcast World Trading Tournament WTT. Pada episod kali ini, kita tidak akan membincangkan sangat tentang carta ataupun teknikal ataupun signal. Tapi kita lebih fokus kepada disiplin mental ataupun kekuatan mindset. Kita akan menerokai macam mana kekuatan dalaman ataupun disiplin mental ini dapat memberikan profit yang maksimum dalam dunia trading. Bersama kita pada hari ini, Alfa Arash. Apa khabar, Tuan Alfa? Khabar baik. Apa khabar? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sihat. Alhamdulillah. Ni nak panggil macam mana ni? Alfa Arash, Tuan Arash ataupun Captain? Panggil saya Alfa Arash cukup. Alfa Arash cukup. Baiklah. Kepada penonton kat luar sana yang belum lagi mengenali Alfa Arash, boleh tak Alfa tolong ceritakan sikit mengenai serba sedikit tentang Alfa Arash, kemudian macam mana boleh masuk ke dunia trading ni? Okey. Nama saya Muhammad Arash. Okey. Saya dah masuk dalam dunia trading ni agak lama. Saya rasa ini adalah tahun kelima saya, tahun kelima lebih sikit. Okey. Sejak 2018 saya dah kenal trading dan sebenar-benar saya involve dan saya jam dalam bidang trading ni adalah pada tahun 2019. Actually sebelum bermulanya PKP yang pertama lah. Sebelum bermulanya PKP yang pertama. And then once saya masuk je dalam dunia trading, saya tahu saya ada minat kat sini dan saya tahu saya bersungguh dan saya nak perform dalam industri trading ni. Dan lebih sedikit pasal saya ni, sebelum saya mula trading, saya meniaga, saya buat online business, saya minat kepada dunia-dunia online dan marketing. So saya involve banyak juga dalam marketing business, online business dan sebagainya sebelum saya masuk dalam dunia trading ni. Baik. Alfa Arash sentiasa menekankan mindset adalah sesuatu yang paling penting dalam dunia trading ni. Betul. Bagaimana mindset ni dia mempengaruhi prestasi trading sebenarnya pada pendapat Alfa? Okey, pada saya mindset ni memang sangat-sangat penting. Okey. Dalam semua kelas saya ataupun dalam semua social media saya, channel saya dan sebagainya, memang saya selalu tekankan pasal mindset of trading ni. Okey. Dan soon saya akan keluarkan banyak juga konten pasal mindset of trading. Kita baru saja habis shoot kita punya konten sebab pada saya benda ni adalah benda yang tak ramai orang bincangkan dan tak ramai orang share pasal mindset ni sebenarnya. Dan pada saya mindset memang sangat-sangat penting sebab once you masuk dalam dunia trading dan you tak ada mindset yang betul, you akan rasa trading ni adalah tempat gambling ataupun tempat scam. Of course, sebab you mula untuk rasai kekalahan ataupun you mula untuk rasai loss, dan kalau you tak ada mindset yang betul, of course you takkan percaya yang sebenarnya trading ni mampu ubah hidup setiap orang yang mendalami dan bersungguh-sungguh untuk berjaya dalam industri trading ni. Okay. Dan pada saya mindset adalah weapon terpenting selain daripada you punya strategi, sebab kalau you tak ada mindset yang betul, you takkan tahu apa yang you buat. You akan buat keputusan yang drastik, you akan terlalu FOMO, you akan terus rush you punya trading dan you takkan ada disiplin. That's why sebelum kita nak build kita punya disiplin, sebelum kita nak build kita punya strategi, of course kita nak kena ada mindset yang betul. Yang trading bukan tempat yang you boleh jadi kaya sekelip mata, dan ini bukan skim cepat kaya. Okay, dan trading pada saya, mindset yang sebenar-benarnya betul dalam trading ni adalah tempat you jana pendapatan sama seperti you melakukan sebuah perniagaan ataupun sebuah bisnes dan sebagainya. Baik. Tadi Alfa ada mention tentang trading ni dia bukan macam skim cepat kaya. Yes, betul. Tapi disebabkan itu jugalah ramai newbie nak try depo MC. Okay. Jadi saya nak tahu juga kisah Alfa Arash. Pernah tak merasa kekalahan MC yang teruk sangat, macam mana Alfa Arash boleh bangkit? Okay. Saya cerita surface lah. Okay. 6 bulan pertama saya
masuk dalam dunia trading. 6 bulan pertama saya kenal trading. Hari pertama saya kenal trading, hari ni saya dah deposit $5,000. Okay. Hari ni saya dah deposit $5,000. Hari pertama yang saya kenal trading. Okay. Maksudnya dalam hanya beberapa jam saja saya kenal apakah itu forex trading, saya dah terus deposit $5,000. Okay. Dan pada kali pertama saya trading dan pada kali pertama saya entry execution saya dalam market, saya dah profit $1,000 lebih. Wow. Okay, $1,000 lebih dan sebenarnya benda tu adalah luck yang tiba-tiba kita terprofit. Okay. Dan sejak saya merasakan saya punya profit yang pertama $1,000 dalam hanya beberapa jam, saya mula kenal trading, saya terus rasa wow, trading sebenarnya boleh buat duit. Okay. But since after that, 6 bulan pertama saya kenal trading, saya dah lost segala-galanya lah. Okay, saya lost segala-galanya. Segala-galanya means segala-galanya lah. Semua saving saya lost dan saya hilang pedoman lah orang kata, sebab bila kita lost semua saving yang ada, kita lost semua duit yang kita ada dalam trading, of course kita akan rasa down lah pada waktu tu. Okay. And then selepas saya merasakan saya punya big losses yang pertama dalam 6 bulan pertama saya kena trading, right after that tu saya mulakan balik trading hanya dengan bermodalkan $3,000 ke $5,000 yang terakhir yang saya ada pada waktu tu. Okay. Dan bila saya dah loss, saya cuba untuk belajar pada waktu tu. Okay. Tapi itu adalah silap saya sebab saya tak belajar dulu sebelum saya loss. Saya loss dulu baru saya belajar. Okay. Dan masa saya tengah belajar, saya memang banyak video yang saya purchase, banyak course yang saya purchase lah, tapi semua by online. Dan saya mula kenali apakah itu sebenar-benarnya trading. Okay. Senang cerita, saya finally tahulah what is forex. Selepas saya dah lost 6 bulan tu, barulah saya tahu sebenarnya what is forex. Okay. Dan tak tahu macam mana, selepas saya dah rasa saya punya kekalahan besar dan saya start untuk disiplin, saya start untuk faham apakah sebenarnya trading ni, right after that saya dah mula untuk make profit. Okay. Walaupun hanya dengan $100 sehari, tapi however benda tu jadi konsisten setiap hari untuk saya pada tahun 2019-2020. Okay. Saya konsisten, everyday saya withdraw $100. Sampailah dalam bank saya ada RM40,000 ataupun RM50,000 hasil daripada trading saja. So time tu saya dah mula bernafas. Saya dah mula faham, oh sebenarnya macam ni cara trading. Once you dah dapat you punya profit, you kena stop. Okay, so since after that saya upgrade saya punya lot size. So everyday saya dah making money dalam $200, $300, sampailah saya upgrade diri saya pergi ke $1,000 everyday. Okay. Dan masa saya buat $1,000 everyday pun pada saya agak konsisten. Sebab saya memang boleh buat $1,000 everyday. Okay. Sampailah saya ada saving dalam RM200,000 ke RM300,000. Wow. Dalam hasil daripada trading saja. RM200,000 ke RM300,000. Dan saya lagi dah mula bernafas. Sebab time tu saya rasa aku dulu pernah loss RM500,000, RM600,000. Sekarang ni aku dah boleh buat balik half daripada apa yang aku loss. So itulah bermulanya saya mula konsisten, saya mula faham trading dan saya berkecimpung dalam menjadi seorang IB, educator, senior provider dan sebagainya. Bermula daripada tahun 2020 sampailah sekarang. Jadi sampai sekarang ni boleh katakan profit dah melebihi losses lah. Okay, ada lagi satu cerita yang saya nak cerita kat korang semua. Pada tahun 2022 Disember, okay, ada lagi satu kekalahan besar. 2022 Disember sampailah 2023 Januari. Okay, benda ni baru saja jadi dalam 2-3 tahun lepas. Okay, 2022 Disember, kalau siapa tahu ataupun kalau korang tengok chart sekarang ni, korang boleh tengok 2022 Disember, market go sideways. Market go sideways daily. Market go sideways daily yang sangat-sangat teruk lah. Fly 300 pip, junam 200 pip, fly balik 300 pip. Okay, so time ni pun saya ada satu big losses saya. Okay, big losses saya ni almost $2 million lah. USD. Almost $2 million USD. Pada tahun 2022 Disember sampailah 2023 Januari. Okay, so macam mana kisah ni boleh berlaku adalah sebab satu benda yang jadi pada waktu tu. Okay, market gold tengah sideways. Okay, apa yang saya nampak pada waktu tu, gold dah fly 300 pip. Okay, so of course lah bila dia dah fly 300 pip, kita punya mindset pada waktu tu adalah yang dia akan pecah atas. Betul. Okay, kita nampak yang dia nak pecah atas pada 2022 Disember lah pada waktu tu. Kita nampak gold akan pecah atas pada waktu tu sebab dia dah fly almost 400 pips. Tapi saya buat decision untuk saya buy high time tu. Okay, saya buy high sebab saya expect untuk dia pecah. Pada waktu tu dah malam dah. Okay, and then bila saya bangun tidur, saya tengok gold junam balik tempat yang dia naik.
maksudnya dia junam balik 300 dan almost 400 pips time tu. So bila dia junam balik almost 400 pips, saya expect yang dia akan pecah bawah pula. Okay, so of course lah bila kita nampak dia nak pecah bawah, kita pun cuba sell. So bila kita cuba sell, dia libas balik atas tempat yang dia bermula turun tadi. Okay, so benda tu going on sampailah 2023 Januari. Okay, so bermula daripada saya hanya loss RM100,000, kemudian saya depo lagi RM100,000 untuk saya nak recover. So total loss dah jadi RM200,000. So bila dah total loss jadi RM200,000, saya depo pula lagi RM200,000 untuk revenge, sebab saya nak kena cover balik RM200,000 tu. Okay, tapi RM200,000 tu pun loss. Okay, so benda tu going on lah selama 1 bulan tu, dan itu adalah titik hitam saya dalam trading lah sebenarnya. Titik hitam saya dalam trading, dan saya memang down lah pada waktu tu. Saya memang down. Saya rasa macam saya nak, kita nak turn off lah daripada semua social media. Kita dah tak nak trading. Kita dah tak nak ada apa-apalah dalam industri trading ni, sebab kita dah lost sampai $2 million pada waktu tu. And then itulah sebenarnya saya punya losses terbesar. Baik, tapi macam mana boleh bangkit lepas tu? Okay, saya boleh cerita kan macam mana saya bangkit? Silakan. Boleh Okay, so macam mana saya boleh bangkit pada waktu tu? Sebenarnya 2023 Januari tu saya memang dah decide. Saya punya decision ni adalah decision yang saya kena berdiri depan cermin. Saya kena berdiri depan cermin bilik saya cakap, mulai hari ni aku dah tak nak trading. Itulah decision yang saya cakap dekat mulut saya. Mulai hari ni aku dah tak nak trading. Aku dah tak nak trading, dan aku nak buat something yang kalau aku hanya making money dalam RM50,000 ke RM100,000 sebulan pun, aku janji aku akan bersyukur pada waktu tu. Itulah apa yang saya cakap depan cermin. So benda tu menghantui diri saya lah yang aku akan stop trading. So saya sampai delete semua meta trading. Saya sampai delete meta trading. Saya sampai cuba untuk delete segala screenshot charts yang ada dalam phone saya. Tapi kita tak mampulah nak delete semua. Tapi itulah benda yang saya cuba buat untuk saya lupakan trading pada waktu tu. Okay, so datanglah so selepas tu saya down agak lama juga, dalam 2 bulan lah. 2 bulan saya tak involve dalam trading. Saya tak deposit langsung pun. Okay, dan saya tak ambil tahu pun apa pasal trading. Saya tak tengok pun gold pergi mana, ataupun apa yang jadi dalam market sekarang ni. Okay, sampailah datang seorang sahabat saya ni, nama dia Cikgu Reza. Dia selalu ada dengan saya, dan semua program saya pun saya memang buat dengan dia. Dan dia lah yang sebenarnya bagi saya semangat tu balik untuk saya bangun balik. So 2023 saya kenal dia dalam bulan Mac macam tu. Kita jumpa secara spontan. Okay, sebab masa saya tengah down, Tuhan tu tak tolong saya daripada segi duit. Okay, dia tak tolong saya daripada segi duit. Dia hantar saya seorang makhluk ni. Dia hantar saya seorang makhluk ni, nama dia Cikgu Reza. Saya tak pernah jumpa dia, saya tak pernah kenal dia, saya tak pernah tahu pun dia ni siapa. Okay, sampailah dia yang mungkin dia tahu yang saya lost, ataupun mungkin dia tahu yang saya tengah down dan sebagainya. Dia contact saya dan kita berjumpa pada waktu tu. Okay, dan bila kita berjumpa, dia lah orang yang saya jumpa dia pertama kali dalam hidup saya, dan saya tahu saya boleh ngam dengan dia. Sebab dia memang jumpa saya untuk bagi saya semangat. Dia bagi saya segala motivation. Dia bagi saya segala kata-kata semangat untuk saya bangkit balik. So disebabkan dia lah sebenarnya saya mula balik untuk come back dalam dunia trading. Dan Alhamdulillah dalam masa 2 tahun ni, I can say my life is getting better. My life is getting better. Kita punya losses pun kita slowly recover, day by day. Tapi dah tak macam dulu. Okay, dah tak macam dulu. Apa maksud dia tak macam dulu ni? Maksudnya saya dah tak jadi orang gila macam dulu. Always saya follow saya punya SOP, always saya disiplin, dan always saya dengar macam mana sebenarnya cara untuk you consistent dalam trading ni. Betul-betul. SOP itulah yang kurang dalam kalangan traders, especially pada newbie. Diorang tak ada SOP, diorang tak ada rules, diorang tak ada disiplin. Diorang just main hentak je. Itulah yang menyebabkan in the end akhirnya MC. Betul. Baiklah Arash, saya kenal background Arash daripada Telegram, dan seumpamanya saya tahu Alpha Arash jenis yang kalau betul-betul yakin, Alpha Arash memang hentak full margin je. Betul. Macam mana Alpha Arash dapat tu confirmation untuk full margin tu, and macam mana risk management Alpha Arash? Okay, kadang-kadang orang nampak saya ni kaki full margin. Okay, tapi awak kena faham, kenapa saya boleh loss sebesar itulah sebelum ni, itu semua sebab full margin.
Okay, itu semua sebab full margin. Walaupun tagline saya ni orang kenal saya sebagai full margin saja, ataupun saya ni memang kaki hentak, tapi banyak orang yang saya dah share juga, saya jatuh memang 100% sebab full margin. Baik. Okay, takkan mungkin saya boleh loss takkan mungkin saya boleh loss $2 juta dalam masa 1 bulan bukan sebab full margin. Kalau kita jaga mungkinlah paling maksimum pula kalau saya loss dalam 1 bulan tu. Kalau betul-betul saya jaga saya punya money management, at least saya hanya loss dalam RM200,000 ke RM300,000 saja. Okay. Tapi banyak orang tahu yang saya ni memang agresif dan saya ni memang ada confident level yang sangat tinggi dalam trading. Okay. Sebab first saya tahu saya punya SOP dan saya tahu saya punya pattern of trading. Okay, dan saya akan full margin ataupun saya not to say full margin lah, saya akan pakai lot besar ataupun saya akan pakai lot yang lagi besar daripada normal lot yang saya pakai dekat pattern yang memang pattern saya. Seperti saya banyak share juga dengan saya punya audience dan saya punya followers, students semua, saya punya pattern adalah pattern second touch accurate. Kalau ada masa, insyaAllah kita boleh share juga kepada audience apakah setup second touch accurate tu. So most of the time sekarang ni kalau saya hentak ataupun saya pakai lot besar, hanyalah di pattern favorite saya sahaja. Betul. Dan untuk jumpa pattern favorite ni sebenarnya dia bukan ambil masa yang sekejap. Dia kena take time untuk kita jumpa tune. Betul. Bila kita jumpa tune, barulah kita boleh, kalau kita dah confirm, baru kita boleh hentak. Betul. Baiklah, Alpha Arash, kita beralih pula ke arah World Trading Tournament, Okay. WTT. Bagaimana Alpha Arash mendengar tentang World Trading Tournament ni, dan pada pendapat Alpha Arash, bagaimana dia boleh membantu para traders kat luar sana? Okay. WTT ni saya dah dengar lama sebelum WTT ni ditubuhkan lagi. Okay, daripada seorang kenalan yang rapat. Okay, seorang kenalan Chinese guy yang sangat rapat, Chinese guy yang sangat bagus. Dan sebelum WTT ni wujud lagi, saya dah tahu dah pasal kewujudan WTT ni yang akan dibuat tak lama lagi pada waktu tu. Okay, tapi pada waktu tu saya belum involve lagi dan sebagainya. Dan saya nampak WTT ni akan jadi one of event, okay, one of event ataupun one of program yang akan boom internationally, bukan hanya di Malaysia sahaja. Tapi macam mana pada pendapat Alpha Arash, macam mana pertandingan ni nanti dia boleh bantu traders untuk level up ke peringkat yang lebih tinggi? Okay. Untuk tournament WTT, apa yang saya nampak, tournament ni akan jadi tournament yang besar, tournament yang havoc, okay. Sebab dalam Malaysia tak ada lagi orang buat benda ni, okay. Dan kalau kita tengok in worldwide punya industri pun still tak ada ramai lagi orang yang buat dengan price pool sebesar ini, okay, dengan price pool yang more than $1 million. Ini bukan $1 million, this is $1 million. Price pool 2.75 million US dollar. Yes, $2.75 million. Sebenarnya kalau dah price pool more than $1 million tu pun sebenarnya dah sangat besar. Okay, dan macam mana WTT ni boleh bantu traders untuk level up? Actually dekat banyak aspek. Okay, banyak trader dalam Malaysia yang sebenarnya boleh trading tapi diorang punya skill ni tak dinampak oleh orang luar. Okay, dan inilah time untuk semua trader-trader yang bagus, semua trader-trader yang bijak untuk masuk dalam WTT untuk showcase diorang punya skill, showcase diorang punya strategi, showcase macam mana diorang trading, untuk tunjuk dekat semua orang yang ada dalam dunia worldwide macam mana diorang bersungguh untuk menang dalam WTT tournament ni. So of course lah, once diorang dah tunjuk, diorang showcase cara diorang dan sebagainya, kita akan nampak banyak sebenarnya teknik-teknik ataupun banyak sebenarnya benda-benda yang trader luar buat yang sebenarnya kita tak tahu. Sebab kita terlalu fokus dengan diri kita, kita terlalu fokus dengan teknik kita. Sebenarnya banyak lagi orang ataupun banyak lagi trader kat luar yang ada teknik diorang sendiri yang kita tak tahu pun. So this is the time yang kita boleh nampak cara sebenar macam mana diorang trading, macam mana cara diorang untuk menang tournament ni. Baik, betul tu. Sebab World Trading Tournament ni dia adalah satu pertandingan global. Betul. Peringkat dunia. Kalau korang menang, kalau even dapat top 100 pun bukan sekadar dapat wang, tapi juga mendapat status daripada, ini adalah peringkat dunia, kena ingat. Baiklah, seterusnya Alpha Arash. WTT ni dia sebenarnya dia bukan sekadar pertandingan, tapi ia adalah sebuah komuniti, sebuah gerakan. Okay. Pada pendapat Alpha Arash, bagaimana sesebuah komuniti dia boleh membantu seorang traders untuk menjadi lebih kukuh? Okay.
macam mana sebuah community boleh bantu seorang trader untuk menjadi Lebih kukuh. lebih kukuh. Okay, so community ni adalah benda yang sangat penting. Okay, so that's why dalam program saya ada buat satu program nama The Next Alpha. Okay, program saya ni adalah program yang dah dibuat 3 kali. Okay, dan sekarang ni kita dah ongoing batch 3 dalam program The Next Alpha. Saya selalu tekankan pasal community. Saya selalu tekankan pasal you punya circle. Saya selalu tekankan pasal community trader yang bagus akan buat seorang trader tu jadi seorang yang sangat padu dan bagus. Sebab apa? You ada orang yang boleh nasihat you. You ada orang yang boleh tunjuk you ini salah. You ada orang yang boleh nasihatkan you untuk tak buat benda yang melulu dalam trading. That's why you perlukan community, you perlukan satu circle yang kukuh, yang semua orang positif, semua orang hanya ada satu goal untuk berjaya dalam trading. So of course, dalam saya punya program ataupun banyak audience saya ataupun follower saya yang selalu bagi tahu diorang akan gagal bila diorang seorang-seorang, bila diorang trading seorang-seorang, bila diorang trading time diorang tengah FOMO dan sebagainya. Kalau kita sebagai trader tak tahu benda ni, you akan FOMO bila you seorang. Sebenarnya you akan banyak FOMO, fear of missing out, bila you seorang. Tapi bila you ada a community ataupun you ada a group of circle yang trading bersama dengan you akan buat decision based on apa yang you dah discuss dalam you punya community. So of course lah, community akan bagi you banyak input-input yang bagus untuk jadikan you seorang trader yang solid lah, seorang trader yang kukuh. Of course. Betul tu. Community penting sebab diorang yang juga yang akan guide kita. Betul. Saya tahu kadang-kadang kita kan manusia, sometimes even the smartest traders in the world pun sometimes boleh jadi FOMO juga. Betul. Sebab itu pentingnya community untuk guide each other. Betul. Bila kita bercakap tentang community, kita juga boleh kaitkan benda tu dengan prinsip mindset. Betul. Prinsip mindset pada seseorang trader. Pada pendapat Alpha Arash, apakah prinsip mindset yang paling penting seseorang traders kena ada? Prinsip yang paling penting seorang traders kena ada, you kena ada mindset seorang fighter lah pada saya. Okay, mindset seorang fighter ni bukan sebab you fighter, you masuk dalam market, you hentak. Ataupun you masuk dalam market, you full margin. Okay, mindset yang paling penting pada saya adalah you kena tahu yang trading ni adalah berisiko. Okay, dan saya always tekankan mindset yang sangat-sangat penting adalah always expect the unexpected. Okay, maksudnya apa? You kena always expect benda yang you tak expect. Okay, dan sometimes you rasa you nak buat decision yang melulu, ataupun sometimes you rasa you tiba-tiba nak full margin dan sebagainya. You kena faham, always expect the unexpected. How? Kalau benda tu tak jadi. Macam mana kalau benda tu tak jadi? You kena plan out kalau benda tu tak jadi. Kalau you nak trading sekarang ataupun you nak buat satu decision, you kena plan. Apakah solution ataupun apakah next plan you kalau benda tu tak jadi. So mindset yang sangat penting, itulah yang saya selalu tekankan. Dan of course lah, mindset yang bagus, mindset seorang yang berdisiplin akan buat trading you berdisiplin. You always jaga you punya money management, you always jaga you punya capital, you tak FOMO. Okay, so benda ni bukan benda yang saya cakap you akan terus jadi padu. Okay, even orang cakap dengan saya, Arash, jangan FOMO, Arash jaga money management, Arash jangan hentak. Benda tu sekadar cakap tak cukup. Kita sendiri kena train, disiplin diri kita. Dan bila kita disiplin, kita faham mindset kita, of course kita boleh buat, insyaAllah. Nama Alpha Arash semestinya dah tidak asing lagi dalam golongan traders di Malaysia. Pada pendapat Alpha Arash, bagaimana penjenamaan pribadi ataupun Alpha Arash as an influencer boleh membantu lagi golongan traders kat luar sana? Bagaimana ianya mempengaruhi as an educator, you want to educate more traders to be more educated dalam dunia trading ni? Okay, pada saya tak tahu apa yang orang labelkan saya sebagai influencer ataupun sebagai trader famous dan sebagainya. Pada saya, famous dan sebagainya itu adalah perkara nombor 2. Okay, sebab saya percaya semasa saya mulakan kehidupan saya untuk start untuk bina jenama nama saya sendiri ataupun personal branding diri saya hanya bermula dengan 3,000 followers saja di Instagram.
3,000 followers saja di Instagram, dan dalam masa 4 ke 5 tahun ni saya dah ada almost 100,000 plus followers saya dalam Instagram. Dan most of the time and most of saya punya social media yang saya aktif dan saya betul-betul build saya punya personal branding hanyalah di Instagram. Sometimes orang tanya kenapa saya tak go for TikTok, kenapa saya tak go for any other social media, tapi pada saya the most positive vibe ataupun the most target audience yang saya perlukan ataupun orang yang saya perlukan untuk dengar sedikit pasal saya punya content dan sebagainya adalah di Instagram. Okay, dan pada saya famous tu memang bukan nombor satu. Sebab tak guna saya famous kalau saya tak boleh bagi value kepada orang. Tak guna saya famous kalau saya tak boleh bagi yang the best kepada orang. Saya percaya ini bukan hanya sebab famous ataupun ini bukan hanya sebab followers di Instagram dan sebagainya. Okay, even untuk saya build saya punya channel yang sekarang ni ada lebih daripada 45,000 subscribers dalam Telegram, bukanlah sesuatu yang mudah. Kita still kena spend some money, kita still kena buat yang the best dalam kita punya channel dan sebagainya. So saya rasa yang paling penting sekali adalah value yang saya bagi, service yang saya bagi kepada semua orang. Saya punya signal non-stop, saya punya education, saya boleh cakap saya punya education adalah education yang sangat simple tapi semua orang boleh faham. Saya punya life trait sangat clear instruction dan direction yang saya bagi. So itulah antara value yang saya rasa value yang terpenting dalam saya punya personal branding punya career. Baik. Alpha Arash, dalam channel Alpha Arash lebih 45,000 subscribers. Lepas tu dalam sehari bukan 10, kadang lebih 20. Pernah sehari tu saya rasa sampai 50 kan, 50 signal. 45 signal. 80%, lebih dari 80% win. Betul. Dan tu saya rasa merupakan pencapaian yang sangat wow. Betul. Dalam kalangan signal providers. Betul. Saya itu yang saya selalu tekankan. Banyak sebenarnya channel-channel yang tekankan macam diorang hanya bagi 4 signal tapi 4 signal diorang hit TP dan sebagainya. Tak ada salah dekat mana-mana channel, tapi saya bukan seperti channel-channel lain. Saya service orang from A to Z. Kadang-kadang saya boleh bagi signal daripada pagi sampai pagi. Bukan sebab kita nak tunjuk kita power, bukan sebab kita nak tunjuk yang kita punya signal padu dan sebagainya. Bukan. Ini adalah saya punya passion dan saya memang suka service orang dengan bagi signal-signal yang berkualiti kepada semua orang. Kadang-kadang kalau kita bagi signal pagi, bukan semua orang dapat masuk. Kalau kita bagi signal tengah hari pun bukan semua orang dapat masuk. That's why saya punya signal always, all the time, non-stop. Alhamdulillah. It's always my passion. Saya so far saya tak pernah rasa bosan ataupun saya tak pernah rasa penat lagi untuk bagi signal yang banyak dan berkualiti dekat ramai orang. Wow. Betul-betul memang respect dekat Alpha Arash ataupun Captain Arash. Lebih dikenali sebagai Captain dalam channel beliau. Baiklah, Alpha Arash, soalan terakhir saya personally. Yes. Alpha Arash, kalau boleh bagi satu mesej yang Alpha Arash rasa paling penting mesej ni kepada semua traders kat luar sana, apakah mesej tersebut? Okay, mesej yang penting kepada semua trader dekat luar sana, siapa yang mengenali saya ataupun siapa yang tak mengenali saya nak tekankan untuk siapa yang mengenali saya dulu. Dan kalau korang adalah seorang saya punya followers ataupun seorang saya punya student dan sebagainya, saya selalu cerita pasal saya punya kekalahan. Saya tak malu untuk cerita dekat orang saya punya kekalahan, sebab dalam Malaysia saya rasa tak ada ramai orang yang mampu untuk cakap diorang lost hari ni, diorang lost besok, minggu ni diorang lost sekian-sekian amount dan sebagainya. Semua orang akan cakap dia making money, semua orang akan cakap dia making money, semua orang akan cakap dia always in profit. Tapi saya sebagai seorang trader yang dah pernah rasa segala-galanya, dan saya seorang trader yang dah pernah hilang segala-galanya juga, saya tahu sebenarnya apa kemanisan dan kepahitan dalam industri trading ni. Dan apa mesej yang saya nak sampaikan kepada semua adalah untuk tak buat silap seperti mana saya buat dulu. Okay, so antara satu saja silap terbesar saya adalah you always tekan melulu dan you always tak jaga you punya risk, guys. Okay, dan bila you tak manage you punya risk, you tak jaga you punya capital, you percayalah bila emosi mula kuasai diri, you akan tahu apa yang you buat selepas itu bukan sebab you nak buat, itu sebab emosi you dah control over yourself dah. Control emosi you dah control melebihi daripada apa you sebagai seorang tuan badan sepatutnya control. Okay, dan itulah yang saya selalu tekankan dan saya pun mungkin boleh share dengan awak juga.
sebagai seorang trader untuk tak buat sampai kita punya emosi kuasai diri kita. Sebab kita tak nak semua orang rasai kekalahan besar seperti saya rasa, sebab untuk you bangkit balik, kalau you tak ada sifat kekuatan ataupun you tak ada satu prinsip untuk never give up, you akan susah untuk bangun balik dalam dunia trading. So that's why lah semua orang yang masuk dalam dunia trading baru lost $10,000 dah give up, baru lost RM100,000 dah give up. Kadang-kadang ada orang yang bekerja makan gaji baru lost RM2,000, RM5,000 dah give up. So inilah benda yang kita tak nak semua orang rasa, sebab ini punya industri adalah trillion money movement punya industri, okay? Dan kerja kita adalah untuk ambil secebis je daripada trillion punya transaction yang tengah berlaku everyday dalam dunia trading. Baik. Thank you so much. Mesej yang bagi saya paling emas mesej tersebut, bukan saja kepada penonton kat luar sana, bahkan untuk diri saya sendiri. Saya ambil mesej tersebut. Sama. Baiklah, itu saja untuk kali ini. Terima kasih Alfa Arash Terima kasih. sebab sudi datang Terima berkongsi segala kemanisan, kepahitan dalam dunia trading ini. Baik. Kepada penonton semua, jangan lupa like, komen dan subscribe, dan tunggu pula untuk next episode podcast dalam World Trading Tournament ini. Okay. See you guys soon. See you guys. Good luck WTT. Fly.